Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk ajaran Syiah di Malaysia. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Latar belakang ajaran Syiah. Syiah dari segi etimologi bermaksud pengikut dan pembela seseorang. Manakala dari aspek terminologi, Syiah adalah golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Para ulama berbeza pendapat mengenai kemunculan Syiah. Sebahagiannya berpendapat pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Sabah pada zaman Saidina Uthman radhiyallahu anhu, manakala sebahagiannya berpendapat kemunculan Syiah adalah disebabkan pergolakan politik semasa zaman Saidina Ali radhiyallahu anhu. Umumnya Syiah mempunyai banyak aliran dan antara yang terkenal dan aktif mengamalkan fahaman mereka adalah aliran Imamiyah, aliran Zaidiyah, aliran Kaisaniyah dan aliran Wulah. Ajaran Syiah mula menyebar secara meluas ke Malaysia selepas Revolusi Iran pada tahun 1979, dipimpin oleh Ayatollah Al-Khomeini. Propaganda yang dibawa oleh Al-Khomeini membuahkan hasil dan masyarakat Islam pada masa itu terpengaruh dan turut menghantar anak-anak mereka untuk belajar di Iran. JAKIM menegaskan semua fahaman dan ajaran Syiah di Malaysia adalah menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan hukum syarak. Namun begitu, ajaran Syiah masih lagi diamalkan di Malaysia dan merupakan ancaman yang serius kepada akidah umat Islam. Seterusnya ialah faktor berlakunya perkembangan Syiah. Penyebaran Syiah telah dipelopori beberapa orang pensyarah di Pusat Pengajian Tinggi Awam. Berikutan itu, 2 daripada 10 aktivis Syiah yang telah ditahan oleh pihak kerajaan antara tahun 1997 hingga 1999 adalah pensyarah di Universiti Awam. Salah seorang pensyarah yang telah ditahan ialah Prof. Madya Dr. Lutfi bin Ibrahim yang telah menterjemahkan dan menulis buku-buku berasaskan Syiah ke dalam bahasa Melayu seperti konsep imamah dan khalifah serta implikasinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala Dr. Muhammad Noor bin Ngah juga telah ditahan kerana telah menulis dan menterjemahkan kitab dari tokoh Syiah iaitu Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar karangan Khomeini. Oleh itu, penyebaran Syiah di Malaysia sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh para pensyarah di Pusat Pengajian Awam. Penghantaran para pelajar ke Iran. Setengah pelajar Malaysia yang sanggup mengulang tahun semata-mata untuk mendalami aliran Syiah boleh berbuat sedemikian dan pelajar-pelajar ini akan terus dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Iran. Antara buku pembelajaran yang digunakan oleh mereka adalah Usul Al-Kafi iaitu kitab yang mengandungi hadis Syiah dan beberapa buku yang memuatkan pemikiran Khomeini. Antara pusat pengajian yang terkenal yang menempatkan para penuntut Malaysia adalah Universiti Mufid, Universiti Al-Zahra, Universiti Qom, Madrasah Imam Khomeini dan Madrasah Hujjatiyah. JAKIM mendapati sebahagian daripada bekas pelajar tersebut aktif dalam menyebarkan ajaran Syiah di Malaysia sekembalinya mereka ke tanah air. Seterusnya kita pergi kepada contoh ajaran Syiah. So yang pertama, mereka menyakiti diri sendiri pada hari Ashura. Ini bagi memperingati kematian Husain radhiyallahu anhu yang dianggap sebagai penghulu muslimin. Mereka akan menampar pisau ke badan dan mengenakan pakaian hitam sebagai tanda bersedih. Selain itu, penyanjungan keterlaluan kepada Saidina Ali juga merupakan ajaran yang dibawa oleh Syiah. Syiah menyanjungi Saidina Ali sehingga menganggap beliau merupakan pewaris kekhalifan Nabi Muhammad. Selain itu, Saidina Abu Bakar juga dianggap perampas dan pengkhianat kepada wasiat Nabi Muhammad. Pada zaman Saidina Ali juga terdapat golongan Syiah yang menganggap Saidina Ali sebagai Tuhan. Seterusnya, Syiah juga menghalalkan perkahwinan mut'ah. Mut'ah ialah apabila lelaki berkahwin dengan seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu biarpun hanya 1 jam sahaja. Nikah mut'ah tidak memerlukan wali, saksi dan pengumuman iaitu walimah.
dan seorang wanita itu tidak perlu ditanya sama ada dia mempunyai suami atau tidak. Pernikahan mut'ah berlaku apabila suatu jangka waktu dan mahar yang dipersetujui oleh dua belah pihak dipersetujui. Seterusnya, cara solat mereka yang lebih mudah dan ringkas, iaitu solat hanya 3 waktu sehari kerana solat fardu telah dijamakkan seperti waktu zuhur dan asar dijamakkan kepada satu waktu dan maghrib isyak dijamakkan kepada satu waktu. Selain itu, mereka juga tidak perlu melakukan solat Jumaat. Mereka di dalam solat, mereka juga tidak mengakhiri solat dengan mengucapkan salam. Tetapi mereka mengakhiri solat mereka dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Syiah juga fahami bahawa mereka boleh bersembang ketika bersolat. Seterusnya ialah perbezaan antara ajaran Syiah dan Sunnah wal Jamaah. Pertama, ajaran Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa Abu Bakar adalah orang yang layak menjadi khalifah dan merupakan khalifah pertama yang sah selepas kewafatan Rasulullah. Akan tetapi ajaran Syiah, mereka mendakwa bahawa Abu Bakar dan Umar Al-Khattab sebagai dua berhala Quraisy yang terlaknat. Selain itu, dalam ajaran Sunnah wal Jamaah, mereka mempercayai bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah adalah kitab yang terakhir tanpa sebarang penyelewengan dan penukaran sehingga hari kiamat. Akan tetapi, ajaran Syiah mempercayai bahawa wujudnya surah Al-Wilayah di dalam Al-Quran yang menyebut tentang kewalian Sayyidina Ali. Selain itu, dalam ajaran Sunnah wal Jamaah, mereka menunaikan solat 5 waktu sehari. Akan tetapi, ajaran Syiah, mereka menunaikan solat 3 waktu sahaja sehari kerana mengharuskan solat jamak tanpa sebarang sebab. Seterusnya, antara perbezaan ajaran Syiah dan Sunnah wal Jamaah yang lain, dalam ajaran Sunnah wal Jamaah tiada nama Sayyidina Ali disebut dalam laungan azan. Namun ajaran Syiah terdapat kalimah aku mengaku bahawa Ali adalah wali Allah dalam laungan azan mereka. Seterusnya, ajaran Sunnah wal Jamaah menjadikan hadis sebagai sumber rujukan yang kedua dan kesahihan hadis itu adalah amat penting dan ia bergantung kepada perawi yang diketahui sejarah hidupnya. Namun bagi ajaran Syiah, dia menolak hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang sahih. Hadis yang mereka amalkan juga tidak pasti kesahihannya. Dan seterusnya, ajaran Sunnah wal Jamaah menghormati keempat-empat sahabat Nabi kerana mereka membawa ajaran Islam yang benar. Namun ajaran Syiah, mereka hanya perlu menghormati Sayyidina Ali kerana sahabat yang lain dianggap kafir selepas kewafatan Nabi. Kemudian kita pergi kepada kesan ajaran Syiah kepada masyarakat. Yang pertama, kesan kepada masyarakat adalah keretakan yang membawa kepada runtuhnya institusi masyarakat. Hal ini kerana timbulnya rasa curiga sesama individu dalam masyarakat disebabkan perbezaan akidah dan kepercayaan. Ajaran sesat menyebabkan tergugatnya perpaduan umat seperti berlakunya keganasan kerana kepatuhan yang membuta-tuli kepada pemimpin. Pengikut ajaran sesat tidak menghormati masyarakat sekeliling kerana sikap fanatik mereka terhadap pemimpin dan menganggap mereka sahaja yang benar. Seterusnya, yang kedua, kehadiran ajaran sesat mewujudkan perbalahan sesama masyarakat. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa mereka sahajalah di pihak yang benar dan tidak mahu menerima pandangan dan nasihat dari sudut agama yang benar. Golongan pelampau agama seperti mereka yang mengikuti fahaman Syiah ini ialah mereka yang berpendirian dan bertindak keterlaluan dalam agama sehingga menimbulkan fitnah terhadap agama. Akibatnya, senario ini membawa kepada kehidupan yang berpuak-puak sehingga memecah belahkan keluarga, bangsa dan agama. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah dalam memerangi ajaran Syiah. Langkah yang pertama yang kita boleh buat untuk memerangi ajaran Syiah adalah dengan mendalami ajaran Islam. Di Malaysia, terdapat dua jenis pendidikan, iaitu pendidikan secara formal dan tidak formal. Di sekolah merupakan pendidikan secara formal, manakala di rumah merupakan pendidikan secara tidak formal. Di sekolah terdapat pelbagai jenis silibus yang diajarkan seperti sirah, tauhid, akidah, tajwid. Manakala tidak formal di rumah merupakan peranan penting oleh ibu bapa supaya mengajak anak-anak mereka dari sejari kecil lagi supaya mendalami Islam itu dengan lebih baik. Yang ketiga adalah mengikuti program ceramah di masjid-masjid maupun menontonnya melalui telefon pintar. Terdapat banyak channel yang menyediakan ataupun merekod ceramah-ceramah di masjid seperti channel Ustaz Haidrus dan channel Ustaz Don Daniel.
Yang keempat adalah individu yang terjebak dengan ajaran Syiah ini akan dibawa ke pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Cilebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Uluyang, Selangor. Okey, yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membendung ajaran Syiah dari tersebarnya, iaitu pada tahun 2010 hingga 2017 kerajaan telah berjaya menangkap seramai 803 orang yang terlibat dengan kegiatan penyebaran ajaran Syiah dan seramai 759 merupakan warga negara Malaysia. Pada 5 Mei 1996, Jawatan Kuasa Fatwa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia iaitu MKI telah sebulat suara mengatakan hukum siapa yang mengikuti ajaran selain daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang sama sekali. Dan yang ketiga, MKI juga telah melakukan pemantauan secara berkala jika terdapat sebarang unsur-unsur penyiaran, penerbitan atau penyebaran buku risalah, filem, video dan lain-lain. Dan mereka akan dikenakan hukuman di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah oleh pihak berkuasa agama negeri. Jadi kita bergerak kepada rumusan. Jadi secara rumusannya daripada perbincangan kita sebentar tadi, ajaran Syiah merupakan salah satu kebimbangan serta harus menjadi tanggungjawab serta perjuangan bagi setiap umat Islam di Malaysia untuk memerangi ajaran ini. Hal ini kerana Syiah merupakan salah satu ajaran sesat yang sedang berkembang pesat dan mendapat tempat di Malaysia, di mana melalui mekanisme-mekanisme seperti dalam perbincangan iaitu pengaruh golongan akademik dan penghantaran pelajar Malaysia ke Iran untuk mendalami pengajian dalam aliran Syiah. Lebih menduka ceritakan lagi, pelapor-pelapor ajaran ini sudah mula untuk membentukkan kumpulan-kumpulan untuk menyebarkan ajaran ini melalui pertemuan rahsia. Jadi melihatkan isu yang makin teruk ketika ini, kita perlu menghayati konsep amar ma'ruf nahi munkar yang menuntut setiap umat Islam untuk beramal dan bertindak bagi membasmi ajaran sesat ini. Dalam sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Dan sesungguhnya itu merupakan selemah-lemah iman. Jadi seperti mana hadis Nabi, semua pihak bertanggungjawab untuk mencegah sesuatu kemungkaran dengan tangan, iaitu dengan tindakan jika dia mempunyai kuasa, lisan dan sekurang-kurangnya membenci dengan hati. Dan dalam kes ini, kerjasama dan tindakan daripada semua pihak, termasuk pihak berkuasa agama, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, orang awam, ibu bapa, golongan akademik dan pihak NGO sekalipun memainkan peranan yang sangat penting dalam membendung dan menghalang penyebaran ajaran Syiah di Malaysia. Jadi, saya terangkan satu-satu apa peranan setiap pemegang-pemegang taruh ataupun pihak yang terlibat. Iaitu pertama sekali ialah orang awam. Orang awam perlulah menjadi lebih peka dengan keadaan sekeliling dan melaporkan apa-apa sebarang aktiviti yang muskil ataupun yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Kedua adalah pihak masjid. Di peringkat masjid, mereka perlulah untuk kerap membuat wacana ilmiah dan ceramah-ceramah agama tentang akidah supaya orang lebih arif dan lebih memahami tentang Islam serta menjawab segala persoalan umum yang dikemukakan oleh orang awam. Yang ketiga adalah pihak berkuasa agama, iaitu mereka perlulah memperkemaskan siasatan yang ada, memperkemaskan kaedah siasatan dan cara untuk menangani kes serta mengenapasti kawasan-kawasan tumpuan yang sering dijadikan sasaran untuk menyebarkan ajaran ini. Dan yang terakhir sekali adalah ibu bapa. Mereka perlulah sentiasa memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya dan memberikan pendedahan awal kepada anak-anak supaya mereka lebih arif dan mengetahui tentang bahayanya ajaran Syiah ini. Jadi akhir sekali kita perlulah saling bertanggungjawab dan menjalankan peranan masing-masing supaya kita dapat laksanakan tuntutan daripada amar ma'ruf nahi munkar dan kita dapat membasmi ajaran Syiah ini. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.